Habit. Oh, kau control. Situ boleh dekat mouse. It's live now. Hai, Assalamualaikum. Kita ada lagi 2 minit untuk kita live jam 3, insyaAllah. Kita tengah setting. Suara okey? Test mic. Suara dengan jelas? Cuba turun aja. Suara nak kenyang lagi. Sudah ada komen, sudah okey tak? Mungkin belum sampai kot. Kenapa lag? Okey. Okey, hari ini kita akan bercerita tentang formula pokok dalam pentagon sifil. Jadi mana pentagon sifil? Oh, selesai. Okey, dalam pentagon sifil ni salah satu video kita ada terangkan tentang formula pokok. Jadi formula pokok ni boleh digunakan untuk menjawab soalan darab, iaitu 2 digit darab 2 digit. Dan formula pokok juga boleh menyelesaikan soalan yang melibatkan algebra. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang 3 formula. Formula asas sekolah, formula algebra dengan formula pokok. Okey, ketiga-tiga formula ni boleh digunakan untuk soalan darab dan soalan algebra sendiri. Jadi anak murid kita, pelajar kita ada banyak pilihan lah untuk menjawab soalan yang melibatkan darab dan algebra. Okey, sementara kita menunggu. Nampak besar kamera tapi macam lag. Macam dia Kat sini okey, kat phone okey. Aku rasa so dia lambat lah. Aku rasa Okay, kita tengah confirmkan kita punya setup. Okay, kita tunggu sekejap, insyaAllah lepas ni kita akan kongsikan tentang algebra. Algebra dan pokok. Okey. Sekejap eh. Cuba kau teruskan. Okey, algebra versus pokok. Bagaimana kita nak gunakan formula algebra dengan pokok untuk menjawab soalan yang melibatkan yang Encik Man sebut tadi, darab dengan soalan algebra. Jadi kita belajar darab dahulu, 2 digit darab 2 digit, cara sekolah, cara algebra dengan cara pokok. Lepas tu kita cuba apply ketiga-tiga formula ni untuk menjawab soalan algebra. Soalan algebra yang melibatkan pelajar sekolah menengah bawah. Menengah atas pun guna, tapi menengah atas di kategori advance. Jadi menengah bawah digunakan simple algebra. Okey. Cara sekolah. Contoh soalan 21 darab 31. Okey, cara sekolah kita revise cara sekolah. So cara sekolah 1 darab 1 1, 2 darab 1 2, 1 darab 3 3, 2 darab 3 6. Lepas itu kita tambahkan. Kita akan dapat jawapan 1, 5, 6. 651. Okey, ini cara sekolah asas.
Okey. Lepas itu Cik Iman perkenalkan dalam Pentagon Sifir kita guna satu cara lagi, iaitu cara pokok, formula pokok. Formula pokok. Nampak kan tulisan? Nampak kan? Okey. Dalam kamera nampak kan? Okey, formula pokok. Pokok ni kita kena fahamkan konsep pokok lah. Dalam Pentagon Sifir kita ada cerita formula pokok, ini pokok. Jadi pokok ni bila kita panjat pokok dia susah. Jadi kita guna darab. Panjat pokok susah, kita guna darab. Lepas tu atas pokok senang. Atas pokok senang kan? Atas pokok boleh makan buah, boleh rehat-rehat. Jadi kita guna formula tambah. Di tengah-tengah pokok ada ranting yang bersilang. Okey. Akhir sekali kita terjun pokok. Terjun pokok susah. Salah terjun boleh patah kaki. Jadi kita guna formula darab. Okey. Dalam Pentagon Sifir kita ada satu video khas bercerita tentang pokok ini. Jadi menarik ya, formula pokok ini dia merupakan penceritaan. Jadi anak kita boleh fokus, boleh mendengar cerita. Oh, panjat pokok, atas pokok, terjun pokok. Jadi kita konsep pokok ini kita gunakan untuk menjawab soalan yang melibatkan 2 digit darab 2 digit. Okey, contoh soalan. 21 darab 31. Soalan yang sama. Okey. Mula-mula kita panjat pokok sebelah sini, panjat pokok. Panjat pokok kita darab. Okey, panjat pokok darab. Sebab susah. 1 darab 1 kita dapat 1. Okey, panjat pokok. Okey, lepas itu kita berada di atas pokok. Atas pokok senang, tambah. Okey, atas pokok tambah. Tapi ada ranting yang bersilang. Dia bersilang macam ni. Jadi 2 darab 1, 2. Ranting yang bersilang tu kan darab kan? 1 darab 3, 3. Jadi 2 tambah 3 kita dapat 5. Okey, ranting yang bersilang. Akhir sekali kita terjun pokok. 2 darab 3, 6. So jawapan dia 651. Jadi kelebihan formula pokok ini, kita boleh imagine. Kita boleh congak untuk menjawab soalan 2 digit darab 2 digit. Okey. Okey, asas selesai, pokok selesai. Jadi kita cuba ulang Okey, contoh soalan. Okey, 31 darab 22. Okey, kita guna formula pokok. Okey, sama-sama buat. Kita guna formula pokok. Okey, panjat pokok sebelah sini. Kita dah darab panjat pokok. Kita darab. Okey. So kita darab, kita akan dapat jawapan 2. Okey. Lepas tu kita berada di atas pokok. Atas pokok tambah. Okey, ingat ada ranting yang bersilang. Silang yang pertama kita dapat 6. Silang yang kedua kita dapat 2. 3 darab 2, 6. 1 darab 2, 2. Barulah kita tambahkan. Dapat 8. Okey. Akhir sekali terjun pokok. Susah. 3 darab 2, 6. So jawapan dia 682. Ini salah satu cara untuk menjawab soalan darab. Cara asas dengan cara pokok. Okey, 682. Okey, boleh tak kita cuba? Kita kuasai formula pokok Formula asas tak ada masalah. Semua kita dah belajar dah kat sekolah dulu. Okey, formula pokok. Okey, contoh soalan 22 darab 22. Okey, kita belajar darab daripada sini guna formula pokok. Tapi apabila kita nak congak, kita nak imagine, kita cuba imagine daripada depan. Okey, kita imagine daripada depan. Sama juga panjat pokok sebelah sini, kita terjun pokok sebelah sini. Okey, kalau panjat pokok sebelah sini, darab kita dapat berapa? 4. Betul? Sebelah sini 2 darab 2, 4. Okey. Di atas pokok. Di atas pokok tambahkan. Tapi ada silang. Okey, kita imagine 4 tambah 4, kita dapat 8. Okey, imagine 4 tambah 4, 4 tambah 4. Akhir sekali kita terjun pokok sebelah sini. 2 darab 2, kita dapat 4. So jawapannya 484. Jadi dengan cara ini kita boleh galakkan, kalau anak kita dah kuasai formula pokok ni, dia dah boleh faham cara nak guna formula pokok, cuba kita galakkan anak imagine.
Untuk yang darjah 4, 5, 6. Cuba dia imagine, congak jawab soalan pokok. Okey, kita cuba lagi. Ada yang mencuba jawab. Okey, cuba kita try soalan pokok. Okey, contoh soalan. 13 darab 13. Cuba kita imagine. Berapa jawapan dia? Depan berapa? Depan 1. Okey. Tengah? Imagine, tengah 3 tambah 3 ke 6. Okey. Belakang 3 darab 3 9. So kita boleh imagine perkara yang kita tak pernah buat sebelum ini. Selalunya cara yang kita guna, cara asas kita tak dapat imagine sebab ada limitation. Susunan dia tu susah sikit kita nak imagine. Tapi cara pokok ni, dia boleh menggalakkan anak kita congak. Bila anak kita dah biasa dengan congak, dia akan kreatif, dia akan cepat berfikir. Dia nampak nombor, dia akan sentiasa mencuba. Okey, kita cuba lagi Okey, contoh soalan. 23 darab 12. Cuba imagine. 23 darab dengan 12. Berapa jawapan dia? Ada yang dah jawab dah. Kak Khairun Nisa. Yang menjawab ni mak ke anak? Bro Fitri. Imagine. Cuba jawab dari depan. Yang kita jarang gunakan adalah congak. Okey, kalau kita imagine depan, kita akan dapat jawab. Ini darab, kita akan dapat jawab 2. Tengah, kita akan dapat 4 campur 3. Kita akan dapat 7. Belakang, kita akan dapat 3 darab 2, 6. So, jawapannya 276. Okey, 276. Okey, kita cuba lagi pokok. Kita cuba soalan lain. Okey, 33 darab 12. Okey, 33 darab 12. Cuba kita imagine. Berapa jawapan dia? Kita test. Congak. Formula pokok. Panjang pokok, atas pokok, belakang pokok. Terjun pokok. Bukan belakang pokok, terjun pokok. Yang baru masuk Aizam, nanti kita akan ulang balik. Nanti saya ulang balik sekali lagi formula pokok. Kak Khairun Nisa, Aida Khalid 396. Saya pun tak kira lagi. Lebih kurang kot. Imagine je, congak je untuk jawab soalan ni. Okey. Sebelah sini darab, kita akan dapat 3. Bahagian tengah 6 campur 3 kita dapat 9. Bahagian belakang 3 darab 2 kita dapat 6. So jawapannya 396. Okey, formula pokok. Okey, saya bagi penerangan sekali lagi pada orang yang baru datang. Okey, macam mana kita nak menjawab soalan pokok? Pokok ni dia ada cerita. So bila saya mengajar, bila saya berkongsi ilmu di Brunei, di Indonesia, saya bercerita, pelajar kita akan suka mendengar. Matematik ini dia merupakan satu subjek yang boleh dikatakan bosan sebab dia melibatkan nombor, operasi dan cikgu yang garang. Jadi dalam matematik yang kami perkenalkan, kita bercerita. Sebab anak-anak kita, walaupun diri kita sendiri, kita suka mendengar cerita. Bila kita dengar cerita, kita kaitkan dengan dalam matematik, barulah seronok kan. Jadi kita belajar formula pokok. Okey, yang baru datang, kita belajar formula pokok. Okey, ini pokok. Kita ulang balik, lepas tu kita cuba try congak. Okey, ini pokok. Kita panjat pokok. Panjat pokok sebelah sini. Kita tanyalah pada anak-anak kita. Okey, adik-adik, panjat pokok susah ke senang? Ada 2 jawapan biasa yang saya terima.
Satu jawab susah, satu jawab senang. Jadi kita tanya, awak tinggal mana? Saya tinggal kat kampung. Jawab yang kat kampung ni selalu jawab senang sebab dia selalu jumpa pokok. Kalau kita yang kat bandar ni nak jumpa pokok susah. Jadi nak panjat kita punya mindset, kita akan fikir susahlah panjat pokok kan. Jadi panjat pokok susah. Okey? Salah panjat boleh jatuh. Okey, atas pokok. Ada komen, matematik tak bosan kan? Cikgu pun baik je. Dia dapat matematik, cikgu yang okey, dia okey. Okey, kalau tengah-tengah lebih daripada 10, macam mana Cik Man? Sabar, kita satu persatu dulu kan. Okey, atas pokok senang. Kita boleh rehat-rehat, boleh makan buah, boleh tengok pemandangan dan sebagainya. Jadi kita guna formula tambah. Panjat formula darab. Atas pokok formula tambah. Di tengah-tengah pokok ada ranting yang bersilang. Untuk kita duduklah ada ranting yang bersilang. Lepas tu kita terjun pokok. Salah terjun boleh patah kaki. Bukan patah hati, patah kaki. Jadi kita guna formula darab. Jadi kita applykan formula pokok ini untuk menjawab soalan 2 digit darab 2 digit. Okey, darab tambah darab. Okey, ada ranting yang bersilang. Okey, macam mana kita nak apply formula ni? Okey, contoh soalan. Okey, contoh soalan 21 darab 21. Okey, 21 darab 21. Okey, kita panjat pokok sebelah sini. Darab, kita akan dapat jawapan dia 1. Panjat pokok. Darab. Susah. 1 darab 1, 1. Okey, atas pokok. Tambah. Tapi ada ranting yang bersilang. Silang ni macam ni. Jadi yang bersilang ini darab. 2 darab 1, 2. 1 darab 2, 2. Bila kita tambahkan, kita dapat 4. Okey? Lepas itu kita terjun pokok sebelah sini. 2 darab 2, 4. So jawapannya 441. Ramai dah jawab 441. Saya ada cuba congak. Okey, macam mana? Kita cuba congak dulu. Okey, yang dah faham kan? Cuba congak. Okey, contoh soalan. 31 darab 31. Okey, cuba congak soalan ni. Okey, kalau kaedah congak, kita panjat pokok sebelah sini. Panjat pokok di sebelah sini. Panjat darab, atas tambah, terjun darab. Kita congak, dapat jawapan depan. Berapa jawapan? Oh, laju anak murid. Kita belajar congak dalam matematik. Kita galakkan otak kita berfikir secara kreatif. Jawab, ada yang jawab 961, 961. Betul lah tu. Okey, 961. Sebelah sini kita panjat, kita dapat 9. Panjat pokok. Atas pokok tambah 3 tambah 3, kita dapat 6. Terjun pokok darab 1 darab 1, 1. 961. Okey, Aizam pun dapat. Maksudnya dah jelaslah formula pokok. Okey, ada soalan bertanya, macam mana kalau di tengah-tengah tu lebih daripada 10? Okey, contoh soalan 25 darab dengan 23. Okey, kita balik kepada asas. Kita jangan congak dulu. Kita kuasai asas dahulu. Asas kita kena start daripada sini. Okey, kalau nak congak daripada sini, tapi kita sabar dulu sebab kita nak fahamkan konsep. Okey, kita darab daripada sebelah sini. Okey, panjat pokok sebelah sini. Kita dapat 5 darab 3, kita dapat 15. Okey, selalunya 1 kita letak di atas. Okey, kalau cara saya, pokok 1 di bawah. Okey, 15. Okey, 5 darab 3, 15. Okey, atas pokok kita tambahkan. Atas pokok 2 darab 3, 6. 5 darab 2, 10. Kita tambahkan dapat 16. Tambah dengan 1 yang carry tadi, 17. 1 di sini. Ni kita dah gunalah. Jadi jawapannya 17. Okey, akhir sekali kita terjun pokok. 2 darab 2, 4. Campur dengan 1, 5. So jawapannya 575. Okey, boleh faham? Okey, saya ulang sekali lagi. Tu kita buat latihan ni bila kita campurkan lebih daripada 10. Ni 15 kan lebih daripada 10.
Okey, contoh soalan. 43 darab dengan 15. Okey, 43 darab dengan 15. Sama juga. 3 darab 5, 15. 1 carry, 15. Ini kita dapat 20. Ini kita dapat 3. 23. Campur dengan 1, 24. 2 carry. Okey. Akhir sekali 4 darab 1, 4 campur dengan 2. So jawapannya 645. Jadi anak kita dah tahu dua cara dah. Satu cara asas, kedua cara pokok. Okey, nak imagine? Nak cuba imagine untuk soalan ni? Okey, kita belajar imagine. Congak. Kita belajar congak. Kita kembalikan zaman congak. Perkataan congak ni dah jarang digunakan. Okey, contoh soalan. 52 darab 14. Okey, cuba kita congak. Macam mana cara saya congak? Okey, di depan kita dah tahu jawapan dia 5. Tapi kita kena tengok di kawasan tengah dulu. Berapa lebihan? 5 darab 4, 22. Kan? Campur jadi 22 kan? Jadi yang 5 tu di depan tu kita tambah terus 2. So jawapan dia 7. Nampak otak kita terus berfikir next step. Sebelum kita tulis jawapan, kita tengok next step. Apa berlaku? 5 darab 1 kita dah tahu 5. Tapi yang tengah ni bila kita campurkan 20 campur 2, 22. Bermaksud kita ada 2 carry. Jadi 5 tambah 2 jawapan depan 7. Ni perlukan praktis. Tapi kita galakkan otak kita berfikir cepat. Okey, kita dah dapat yang tengah 22. Kita tengok yang belakang tak lebih 10. Jadi automatik jawapannya 2 lah. Okey, akhir sekali 4 darab 28. So jawapannya 728. Cuba cek jawapan. Cikgu Edi, boleh cek jawapan? Kalkulator ada kat situ. Berapa? 52 darab 14. 728. Jadi macam mana otak kita kena fikir cepat. Kita fikir next. Macam kita mengaji. Kalau kita mengaji ayat Quran, sebelum kita baca kita tengok next. Perlu dimatikan ke, perlu direngungkan ke, ataupun baca seperti biasa ke, hukum apa yang kita nak kena baca. Macam itulah matematik. Sebelum kita mencongak, kita kena tengok next. Okey, kita cuba lagi. Kalau kita mengaji kan, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita sebut B, kita tengok sin. Mati, jadi bunyinya bis. Mi, sebelum kita sebut mi, kita tengok huruf sebelumnya, huruf Allah. Jadi Bismillah. Jadi macam matematik lah. Sama lah macam matematik. Kalau kita nak congak, macam kita mengaji. Okey, contoh soalan. 32 darab dengan 15. Okey, cuba kita congak daripada depan. Aizam sampai 2 kali cuba sebelum ni. Kita congak daripada depan. Berapa jawapan dia? Okey, depan kita tahu berapa, tapi kita tengok yang tengah. Tengah lebih daripada 10. Okey, lepas tu kita dapat jawapan tengah. Tengok yang belakang pula, lebih daripada 10. Lepas tu dapat jawapan belakang. Dia macam bermain game. Kita galakkan anak kita berfikir next. So bila dia dapat jawapan, dia check dengan kalkulator. Uish, saya boleh jawab soalan ni macam kalkulator. Okey, 3 darab 1, 3. Okey, 3. Tapi sebelum kita tulis 3, kita tengok soalan di tengah. 15 campur 2, 17. Bermaksud ada 1 carry. So automatik jawapan depan 4. Okey, tengah kita dapat 17. Kita nak tulis 7, tengok belakang ada 10. Ada carry sebenarnya, jadi 8. 5 darab 2, kosong, 10. Jadi jawapannya 480. Ini dah tahap advance lah. Kalau anak kita boleh sampai tahap ni, congak untuk soalan yang lebih pada 10, hebat dah. Dia akan happy dengan matematik. Lepas ni, cabaran apabila anak dah pandai congak, cabaran dia dah malas kira. Ni biasalah ni. Dalam kelas kami, bila kita mengajar tuition, bila anak murid dah pandai congak, cikgu, saya tak nak kira, saya tak nak working, saya tak nak buat working, saya nak congak. Kita kena bagi penerangan. Sebenarnya dalam peperiksaan perlukan cara kerja. Congak ini untuk menggalakkan kita kira cepat.
supaya anak kita berfikiran kreatif. Kena bagi tahu lah. Kalau tak nanti masa exam, bayangkan soalan exam 21 darab 21, dia terus congak. Berapa? 441. Macam mana cikgu nak bagi markah kat sini? Nampak gaya macam tiru ni, terus-terus jawapan kan? Sebenarnya dia congak. Okey. Okey, kita cuba lagi. Okay, ada soalan sebelum kita bercerita tentang algebra. Okey, ada soalan? Saya dah bercerita tentang asas, cara sekolah. Lepas tu saya dah bercerita cara pokok. Lepas ni saya dah bercerita tentang cara algebra. Bagaimana formula algebra sebenarnya boleh selesaikan 2 digit darab 2 digit. Okey, formula algebra. Okey, formula algebra. Masih ingat formula algebra? A tambah B darab A tambah B. Formula algebra. Okey, formula algebra dicipta oleh Al-Khwarizmi pada abad zaman 700, 800 macam tu. Selepas Masihi. Okey, macam mana algebra? Algebra macam ni kan? A darab A. Kita akan dapat A square. Okey, itu algebra. Lepas tu A darab B. Sebabkan ini positif, jumpa dengan positif, jadi jawapannya positif AB. Positif AB. Okey, lepas tu sebelah sini pula B darab dengan A. Positif dengan positif, positif AB. Okey, akhir sekali B darab dengan B. B darab B, positif positif, jadi positif B square. Okey, positif B square. Ni anak kita dah belajar dah masa sifir kan. A square, B square, dia tahu dah. A square tu A darab A, B square tu B darab B. Okey, lepas tu kita selesaikan. Ini kita boleh tambah. Jadi kita akan dapat jawapan A square tambah 2AB tambah B square. Ini jawapannya. Okey, cara algebra. Okey, macam mana cara algebra ni kita nak gunakan untuk soalan 2 digit darab 2 digit. Ini kita tak belajar kat sekolah. Kita belajar masa sekolah menengah tapi kita tak apply ketika sekolah rendah. Okey, boleh saya padam ataupun saya tulis di bawah lah. Okey, contoh 12 darab dengan 12. Kita guna cara algebra. Okey, 12 darab dengan 12. Mula-mula 1 ni darab dengan 1. 1 ni kan A kan. 1 darab dengan 1. Kita akan dapat jawapan 1. Okey? Okey. Selepas tu kita koma 1 ni darab dengan 2. Okey, 1 ni darab dengan 2. A darab dengan B. 1 darab 2 kita dapat 2. Okey, lepas tu kita pergi ke bawah. Bahagian bawah pula. B darab A. B darab A. 2 darab 1 kita dapat 2. Kita tulis bawah sini. Okey? Akhir sekali B darab B. 2 darab 2 kita dapat 4. Jadi kita selesai dah. Susunan dia macam ni. Sebab AB plus AB. Jadi AB plus AB. Kita susun macam ni. Jadi kita susun dengan balik. Depan ni 4, yang ni 4, yang ini 1. So jawapannya 144. Okey, cara algebra. Okay, jelas? Faham? Ada yang faham. A cikgu Nadia. Ya betul. A square plus 2AB plus B square. Saya lemah dulu Aizam. Ramailah lemah sebab kita tak didedahkan dengan huruf. Dia satu kejutan. Masa sekolah rendah kita belajar nombor je. Bila masuk sekolah menengah kita belajar anu. Kita belajar huruf. Jadi kita rasa macam takkan dalam matematik ada huruf. Kita confuse. Sebenarnya dia berkaitan je. Okay, ini topik yang saya paling suka. Okey, kita selesaikan lagi cara algebra. Jadi kita cuba menguasai bagaimana Al-Khwarizmi berfikir. Dia mencipta, dia dipanggil bapa algebra. Algebra ni dipanggil joining cantuman Lebih kurang lah macam tu maksudnya. Aljabar. Okey? Contoh soalan.
31 darab 31. Okey, kita guna kaedah algebra. Okey, 31 darab 31. Mula-mula algebra 3 darab 3 kita dapat 9 yang sebelah sini. Okey, lepas tu 3 darab 1 kita dapat 3. Okey, lepas tu yang bahagian bawah 1 darab 3 kita dapat 3. Mesti bahagian tengah sebab yang tadi tu AB plus AB. Okey, ada sekali 1 darab 1 1. So kita akan dapat jawapan 169. So jawapannya 961. Jadi anak kita bolehlah pilih macam mana. Nak jawab dalam soalan melintang ataupun nak jawab dalam bentuk lazim. Jadi soalan melintang ni boleh digunakan untuk menjawab soalan objektif. Cepatlah, tak payahlah nak salin soalan. Kadang-kadang anak kita nak salin soalan pun salah. Saya paling fobia Y bersama MX plus C. Faham kan? Pun boleh ubah dah sekarang. Pun boleh ubah. Yalah, bahasa sekarang. Okey, kita cuba lagi. Boleh, kita cuba lagi formula Al-Khwarizmi. Seorang ilmuwan Islam kita. Kita apply formula dia. Bagaimana saya mendapat idea menggunakan formula Al-Khwarizmi ni? Sebab saya belajar kejuruteraan komputer. Jadi saya biasa dengan formula Al-Khwarizmi. Formula 1010 binary code ni semualah. Satu-satu sebab kita belajar tentang sistem kalkulator. Di belakang kalkulator tu apa kod dia? Kod dia adalah 1100 tu semua kita belajar. Jadi kod itu bila kita gabungkan kod kalkulator tu jadi huruf yang kita jadi nombor yang kita tekan dalam kalkulator tu. 5 darab 6 sebenarnya belakangnya ada kod untuk dapatkan jawapan. Jadi saya tertanya, bila saya dapat ilmu ni, takkanlah formula Al-Khwarizmi tu tak boleh apply untuk nombor? Takkan dia dicipta untuk huruf? A darab B, A square plus 2AB plus B square. Takkan tak boleh apply untuk nombor? Jadi saya cubalah kat nombor. Boleh rupanya. Okay, kita cuba lagi Okay, kita cuba soalan senang dulu lah. 13 darab 13. Okey, jangan lebih 10 dulu. Kita bawah 10 dulu Okey. Macam biasa, kita dapat 1 darab 1 1. Okey. 1 darab 3 3. Lepas tu 3 darab 1 3. Lepas tu 3 darab 3 9. So jawapannya 169 bila kita tambahkan. Okey. 169. Cuma kaedah algebra ni kita tak boleh nak, untuk saya susah nak congak berbanding pokok. Kalau pokok senang nak congak. Okey, untuk algebra ni dia macam take time sikit. Macam mana nak congak Sebenarnya formula cara asas sekolah tu pun algebra. Jom kita tengok. Okey, cara asas sekolah AB darab AB. Sebenarnya algebra juga. B darab B kita dapat B square. AB hasilan sini jadi AB. Tambahlah kan. Ni kita tambahlah. Okey, lepas tu AB kita dapat AB lagi. Lepas tu kita darab sini AA sama A square. Kan sama. Sama dengan algebra. Cara sekolah tu, cara asas tu merupakan cara algebra. Cuma cara kira dia macam ni lah, macam kita buat selalu. Darab ni, lepas tu darab ni. Okey, lepas tu kita selesaikan yang ni pula. Darab ni, darab ni. Itu formula dia. Dapatlah sama. Sama dengan formula algebra. Okey. Okey, seperti biasa soalannya macam mana bila kita tambah, kita darab lebih daripada 10. Macam mana kita nak tulis? Okey, contoh soalan. 15 darab 15. Jadi kalau bayangkan dekat sekolah rendah, terutama sekali yang darjah 4, 5, 6, kita dah kenalkan cara algebra. Dia tak terkejut nanti bila masuk tingkatan 1. Oh, saya dah belajar dah ni formula algebra ni, tapi saya apply untuk nombor. Jadi persediaan awal untuk dia menghadapi soalan-soalan algebra yang semuanya huruf tu. Okey. Jadi 1 darab 1 kita dapat 1. Okey. 1 darab 5 kita dapat 5. 5 darab 1 kita dapat 5. 5 darab 5 kita dapat 25.
Macam mana kita nak susun bila soalan lebih daripada 10? Okey, 25 macam biasalah. 5 ke atas, 2 kita jadikan carry. Okey, 5 ke atas, 2 jadi carry. 25. Lepas tu kita tambahkan 5 tambah 5, 10 campur 2, 12. Satu carry lagi. Okey, turunkan 1, campur 1. So jawapannya 225. Okey. Jadi sekarang kita dah nak belajar 3 cara. Cara asas sekolah, cara pokok dengan cara algebra untuk selesaikan satu soalan. Jadi anak kita ada pilihan jawapan. Dia tak pandai cara asas, dia boleh cuba cara pokok. Tak boleh cuba cara pokok, boleh cuba cara algebra. Tak boleh juga, banyak lagi formula. Nanti saya akan kongsikan kemudian. Okey, jadi anak kita akan berfikir secara rasional lah. Dia akan, oh banyak cara. Aku tak pandai A, tapi aku pandai B. Anak kita boleh jadi pakar. Ini pakar asas, ini pakar pokok, ini pakar algebra. Jadi kalau anak yang hebat, dia pakar semua. Dia tengok cara kerja, ni algebra. Dia tengok cara kerja, ni pokok. Macam tu lah. Jadi kita tak mustahil satu hari nanti anak murid kita mencipta formula sendiri. Tak mustahil. So benda ni berlaku. Bila saya berkongsi secara dekat seminar kan, saya berkongsi, dia berlaku secara live. Tengah berkongsi tu, kita panggil anak murid datang ke depan, dia jawab dengan cara dia. Jadi kita fikir, lain ni daripada cara yang saya sampaikan. Dia buat cara dia sendiri. Okey. Kita cuba lagi cara algebra. Nanti kita bahagi 3. Cara asas, cara pokok, cara algebra. Okey, cara algebra. 42 darab dengan 35. Kita tulis bawah ni lah. 42 darab dengan 35. Nak buat? Cuba buat. Betul, cikgu. Mindset kita, bila kita tengok huruf, dia terus jadi susah. Kita diajar satu jalan je. Betul lah tu. Matematik satu working. Dulu. Sekarang tak. Sekarang matematik dia terbuka. Kalau jawapan tu betul, cikgu boleh consider cara kerja. Kalau dulu tak. Selain jawapan daripada skema jawapan, tak boleh. Tak diterima. Kalau dulu lah. Sekarang dah open dah. Sekarang dah Malaysia dah ke arah macam Singapore punya maths lah. Okey, cuba jawab. Okey. Algebra. 4 darab 3 kita akan dapat 12. Okey. 4 darab 3 kita dapat 12. Lepas tu 4 darab 5 kita dapat 20. Ini cara algebra. Lepas tu 2 darab 3 kita dapat 6. Lepas tu 2 darab 5 kita dapat 10. Barulah kita tambahkan. Bawah dia garisan jawapan. Okey, kita tambahkan 0, 1 carry. 20 tambah 6, 26. Campur 1, 27. 2 carry. 12 tambah 2, 14. So jawapannya 1470. Ada yang dah jawab tu? 1470. Betul Azam, betul. Aida, betul. Jadi nampaklah anak murid kita, algebra ni jawab soalan maths. Kalau kita kan selalu dengar orang troll kan, saya belajar kuadratik, bila dah besar saya tak guna pun. Saya belajar algebra, bila dah besar tak guna pun. Ni saya beritahu, ini algebra, boleh guna dalam matematik. Kalau belajar dari dulu mesti jadi profesor maths. Okey, faham jelas Saya suka berkongsi dalam seminar saya. Bila saya perkenalkan formula macam ni, saya minta anak murid saya nanti balik kongsi dengan mak ayah. Mak ayah tak tahu ni, confirm. Kongsikan dengan cikgu. Cakap dengan cikgu, saya dapat formula baru, boleh tak saya gunakan kat sekolah? Jadi cikgu dia akan consider lah, formula baru ni. Anak murid mencipta formula baru. Okey, kita cuba 3 cara yang kita dah belajar tadi.
Okay, soalan yang sama. First, kita guna cara asas. Cara asas. Contoh soalan 24 darab dengan 42. Okay, cara asas. 4 darab 2 kita dapat 8. 2 darab 2 kita dapat 4. 4 darab 4 kita dapat 16. Satu letak atas. 4 darab 2 8 campur 1 9. So kita tambahkan. Itu dapat 8. Ini kita dapat 10. Satu ke atas. So jawapan dia 1008. Okey, ini cara asas. Okey, lepas tu kita guna cara pokok. Formula pokok. Okey, 24 darab dengan bawah sikit lah. Cara pokok 24 darab dengan 42. Okey, panjang pokok kita dapat 8. Atas pokok kita dapat 16 tambah 4 20. Kosong 2 carry. Terjun pokok 2 darab 4 8 campur 2 10. So dapat 1008. Cara pokok. Lepas tu kita guna cara algebra. Okey, cara algebra. 24 darab 42. Okey. 2 darab 4 kita dapat 8. 2 darab 2 kita dapat 4. 4 darab 4 kita dapat 16. 4 darab 2 kita dapat 8. Kita tambahkan. Okey. Ini 8. Ini 20. 2 carry. Ini 8 campur 2 10. So jawapan dia 1008. Jadi anak murid kita ada 3 cara. Cara asas, cara pokok dengan cara algebra. Jadi ada pilihan lah. Nak kuasai yang mana. Nak kuasai tiga-tiga pun boleh. Akan datang kita boleh buat kuis matematik. Kita menggalakkan anak murid kita mencipta formula baru. Bayangkan satu sekolah ada satu anak murid yang mencipta formula. Sekolah rendah. Gabungkan jumpa kat sekolah menengah, masuk MRSM, masuk SPP. Dia cipta lagi formula. Bila budaya mencipta formula ni terjadi dekat universiti, insya-Allah dia akan mencipta satu benda yang baru. Mungkin dia buat inovasi, kereta terbang ke apa ke menggunakan formula-formula yang dia dah cipta. Budaya mencipta ni kita galakkan ketika dia kecil lagi, ketika sekolah rendah. Okey? Okey, jadi kita ada 3 cara, asas, pokok dengan algebra. Okey, sekarang kita nak belajar algebra menggunakan tiga-tiga formula ni. Macam mana soalan yang A, B tu kita gunakan 3 cara. Okey, boleh? Okey. Aizam nak buat motor terbang. Senang ya motor terbang. Okey. Formula algebra. Kita bermula dengan algebra. Formula algebra. Kita nak terus terang tiga-tiga boleh tak? Formula algebra. Contoh A. Tak nampak tak? Mana? Okey, algebra. Algebra, bahasa lainnya aljabar, yang diasaskan oleh Al-Khawarizmi. Contoh 2A tambah B darab 2A tambah 2B. Okey, formula algebra. Okey, kita buat sama-sama formula algebra. 2A darab dengan 2A, positif jumpa dengan positif, kita akan dapat 4. 2 darab 2 4. A darab A square. Okey. Okey, selepas tu 2A darab dengan 2B. Positif jumpa dengan positif, jawapan dia positif. 2 darab 2 kita dapat 4. A darab B kita dapat AB. Okey. Selepas tu yang belah bawah, positif jumpa dengan positif, kita dapat positif. B 1 darab 2 kita dapat 2. B darab dengan A kita dapat AB. Okey. Akhir sekali, yang sebelah sini darab yang hujung.
Positif jumpa positif, kita dapat positif. 2 darab 1 kita dapat 2. B darab B kita dapat B square. Jadi kita susunlah jawapan. Kita susun, kita dapat 4A square. 4 campur 2 kita dapat plus 6AB. Okey, akhir sekali 2B square. Okey, cara algebra. Ingat lagi cara algebra? Okey, jelas siapa yang belajar matematik moden matematik moden kan algebra ke Nmax. Saya pun dah lupa. Okey, sekarang macam mana kita nak jawab soalan ni menggunakan formula pokok? Pokok ke asas? Asas lah, asas dulu kan, asas. Okey, asas. Okey, soalan asas. 4A tambah 2B darab A tambah 2B. Ini cara asas. Cara asas sekolah. Asas. Kita belajar asas tapi kita tak gunakan kat algebra. Untuk soalan algebra. Padahal boleh guna. Okey, cara asas. Mula-mula B darab B kan, kalau asas kan. 2B darab 2B kita akan dapat 4B square. Cara asas. Kita dapat positif. Okey? Cara asas, darab macam biasa. Lepas tu kita darab sebelah sini. 4A darab dengan 2B. Positif dengan positif kita dapat positif. 4 darab 2 kita dapat 8. A darab B kita dapat AB. Okey, cara sekolah, cara yang kita biasa guna. Lepas tu kita jawab darab sebelah sini kan. 2B dengan A. Positif dengan positif kita dapat positif. A darab 2B kita dapat 2AB. Akhir sekali 4A darab dengan A. Kita akan dapat 4A square. Barulah kita tambahkan. Ini kan cara sekolah. Cara asas kita belajar. Boleh jawab soalan algebra. Cuma kita tak didedahkan je. Kita tak tahu. Okey, turunkan. Kita dapat 4B square. 8 campur 2 kita dapat 10AB. Lepas tu ini 4A square. Inilah jawapannya. Boleh ringkaskan lagi. Simplify bahagi 2. Okey, jadi inilah jawapan untuk asas. Okey, ada soalan? Jadi soalan algebra boleh guna cara asas, boleh guna cara algebra. Ataupun kita guna cara pokok. Lepas ni kita terangkan tentang pokok. Pokok boleh imagine jawab soalan algebra. Nanti kita imagine. Kita congak jawab soalan algebra. Tak pernah dibuat lagi oleh orang. Okey, pokok. Okey, contoh soalan. A tambah 2B. Okey, sekarang ini dalam kurungan kan. Darab 2A tambah 2B. Okey, kita dah kuasai pokok kan. Cuba imagine. Jawab guna kaedah pokok. Jawab daripada depan. Imagine. Depan kita imagine, bila kita darabkan kita akan dapat 2A square. Imagine ni, guna kaedah pokok. Atas pokok, kita silangkan dia. Kita akan dapat 2AB tambah 4AB. 2 tambah 4 jadi 6AB. Terjun pokok sebelah sana, kita akan dapat 4B square. Positif 4B square. Imagine tau, congak tau jawab soalan algebra guna formula pokok. Tapi tak tahulah cikgu, kita ada cikgu MAT dalam ni kan. Cikgu Nadia boleh terima tak anak murid jawab secara congak? Anak murid congak menjawab soalan algebra. Okey, boleh kita cuba lagi? Kita congak lagi soalan algebra, boleh? Okey, kita cuba kan. Ke saya laju sangat? Dapat? Dapat tangkap? Kadang-kadang saya excited, saya terlaju. Dia auto ni, fokus.
Okey. Okey. So macam mana nak elak autofocus? Dia bermain autofocus. Setting ni. Ada masalah teknikal kat belakang. Kejap Boleh? Okey. Boleh. Okey. Okey, macam mana soalan 2A tambah 2B darab dengan 3A tambah 2B. Okey, cuba kita congak. Kita congak jawab gunakan formula pokok. Congak soalan algebra. Okey? Berapa kita dapat? Nak cuba? Selamat mencuba. Nanti tulis jawapan dekat dalam ruang komen. Dia tak payah carry. Dia terus tulis. Yang tengah tu kita campur dapat 10 kan? Tak payah carry. Jawapan dia 10 AB. Boleh. Nanti boleh tengok dekat Facebook Cik Man. Saya biarkan dia lagi. Boleh tengok lah. Cuma lama lah, 51 minit. Okey, dapat jawapan? Nak tulis jawapan tak boleh sebab nak tulis square tu kan. Okey, kita akan dapat. Okey, ambil. Okey, kita akan dapat depan kita akan dapat berapa? 6A square. Depan kita dapat 6A square. 3 darab 2 6. Lepas tu tengah ini kita dapat 6, kita dapat 4. 6 campur 4 kita dapat 10AB. Okey, akhir sekali sebelah sini kita dapat 4B square. Menggunakan kaedah pokok congak. Silap. Betul lah kan? 6 campur 4. So 6A square plus 10AB plus 4B square. Afika, betul. Soalan algebra kita congak. Belum lagi anak murid kita buat. Kalau anak murid kita mampu menjawab soalan algebra dengan congak, dia memberikan satu impression baru, satu keterujaan dalam matematik. Okey, ada beberapa soalan. Sebelum kita berpisah, ada pertanyaan yang berkaitan yang saya kongsikan tadi. Saya dah kongsikan 3 formula asas algebra dengan pokok. Dan ketiga-tiga formula ini boleh digunakan untuk 2 digit darab 2 digit dan juga soalan algebra. Jadi algebra tidak keseorangan. Ada formula lain yang membantu dia. Betul, 6A square plus 10AB plus 4B square. Okey, ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, boleh dapatkan Pentagon Sifir yang belum dapatkan. Dalam ni ada satu video bercerita tentang pokok. Cuma pokok itu digunakan untuk darab lah, Sifir 12. Tapi sebenarnya pokok itu merupakan formula yang besar, sehingga Sifir 99. Okey, kalau tak ada soalan, terima kasih kerana terus kerana melihat saya punya presentation. Semoga perkongsian ini dapat digunakan, dapat diaplikasi kepada anak-anak murid kita, supaya anak murid kita ini berfikir secara meluas, secara kreatif. Lepas ni boleh buat Cik Man Gebra. Kalau dalam seminar saya suka cakap Al-Khawarizmi, algebra daripada Al-Khawarizmi, Cik Man Al-Pokoki. Jadi satu dewan gelak lah. Online ni dia tak boleh gelak. Okey, terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.